kluster baru COVID-19 di China merebak ke wilayah lain. Presiden Filipina gesa hukuman mati berkaitan kesalahan dadah disegerakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, berita dunia bersama saya Muhammad Shah Musa. Satu kluster baru COVID-19 di sebuah bandar di Timur Laut China dikesan merebak ke wilayah lain. Ia sekaligus mencetuskan beberapa larangan baru ketika Beijing berusaha mengekang gelombang kedua jangkitan itu. China berjaya mengawal penularan wabak itu sejak ia mula dikesan di negara itu hujung tahun lalu menerusi beberapa siri perintah berkurung yang ketat. Bagaimanapun, sejak beberapa bulan lalu, penularan kecil baru kembali mencetuskan kebimbangan. 68 jangkitan baru dikesan hari ini, jumlah kes harian tertinggi sejak April. Daripada jumlah itu, 57 kes dikesan di Xinjiang. Perintah berkurung ketat dikenakan di pusat wilayah itu, Urumqi. 6 lagi kes turut dilaporkan di Dalian dengan penularan awal dikesan di pusat pemprosesan makanan laut minggu lalu. Ia menjadikan jumlah kes baru di Dalian kepada 44. Kluster Dalian dikesan merebak ke 9 bandar di 5 wilayah negara itu termasuk Fujian. Pusat bandar itu, Fuzhou, bakal memasuki mod perang selepas mengesan seorang pesakit tidak bergejala yang datang sejauh 1,500 km dari Dalian. Satu kes baru di Beijing yang dilaporkan hari ini turut dikaitkan dengan seorang pesakit tidak bergejala yang datang dari Dalian. Indonesia kekal menjadi negara Asia Tenggara yang mencatatkan kes COVID-19 paling tinggi. Ketika ini, negara seberang itu merekodkan 102,051 kes dengan jumlah kematian keseluruhan mencecah 4,901 orang. Berdasarkan data terkini yang disiarkan di laman sesawang rasmi Kerajaan Indonesia berkenaan COVID-19, seramai 46,648 pesakit masih dalam pemantauan. Bagi tempoh 12 tengah hari semalam sehingga 12 tengah hari tadi, 63 lagi kematian dicatatkan. Manakala kes positif baru adalah sebanyak 1,748 kes. Daerah Jawa Timur mencatatkan kes positif keseluruhan tertinggi iaitu 21,125 kes. Ia diikuti Jakarta 19,995 kes dan selebihnya di 32 wilayah lain. Jawa Timur juga mencatatkan jumlah kematian keseluruhan tertinggi iaitu 1,630 orang. Diikuti Jakarta 784 kematian. Seramai 582 pesakit di Jawa Tengah terkorban. Manakala Sulawesi Selatan mencatatkan angka kematian 311 nyawa. Hanya dalam tempoh 24 jam, Iran mencatatkan 235 kematian akibat COVID-19. Jumlah itu menjadikan jumlah kematian di negara paling teruk terjejas akibat pandemik di Asia Barat itu berjumlah lebih 16,000. متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار طی 24 ساعت گذشته 235 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 16,147 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi sekarang. Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had.
dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Kumpulan banduan di penjara Bolivia mengadakan rusuhan susulan kematian 3 banduan lain yang juga rakan sel-sel akibat COVID-19. Kematian terbaru itu berlaku ketika negara terbabit berada dalam darurat akibat pandemik. Rusuhan berlaku di kompleks penjara di wilayah Cochabamba yang sesak dan melebihi kapasiti. Ada daripada mereka bertindak memanjat bumbung penjara. Kumpulan banduan terbabit mendesak pengendali penjara dan kerajaan memperkenalkan langkah keselamatan lebih tinggi bagi mengelak lebih ramai banduan dijangkiti virus. Sebahagian daripada mereka turut meminta akses kepada petugas perubatan. Kumpulan pemantau pihak berkuasa Nelson Cox mahu kerajaan Bolivia memandang serius desakan terbabit. Menurutnya, perubatan merupakan hak asasi manusia. Mereka juga mahu pihak berwajib menjalankan pemeriksaan menyeluruh dan mengesan jika ada banduan lain yang turut dijangkiti virus sama. Perkara itu penting bagi mengelak lebih ramai banduan menjadi korban. Setakat ini, pihak berkuasa mengesahkan jumlah kematian dalam kalangan banduan akibat COVID-19 mencecah lebih 60 nyawa. Sistem penjara Bolivia yang tidak sistematik menyebabkan jumlah banduan 240% lebih tinggi daripada kapasiti sepatutnya. Kumpulan petani di San Jose, Costa Rica mengadakan tunjuk perasaan membantah polisi menghadkan aktiviti mereka bagi mengekang penularan COVID-19. Berbeza dengan perhimpunan biasa, demonstrasi diadakan dengan berarak menggunakan trak dan jentera pertanian masing-masing. Defendemos el ICE, defendemos al sector agrícola. Queremos que este gobierno deje en paz a los trabajadores, al pueblo trabajador, que deje de quitarles derechos, que se respeten las garantías sociales. En hambre porque nuestra gente está sin empleo, no porque no quiera, sino simplemente porque este gobierno no supo manejar. Le quedó grande la camiseta para poder gobernar Costa Rica, un país. Bangunan konsulat Venezuela di Bogota, Colombia dirosakkan. Ekoran itu hubungan diplomatik antara kedua-dua negara dijangka terjejas. Menteri Luar Venezuela Jorge Arreza menerusi laman Twitternya memandang serius perbuatan vandalisme berkenaan. Beliau menuntut kerajaan Colombia memberi penjelasan di atas perbuatan yang dianggapnya sebagai jenayah yang boleh menggugat hubungan diplomatik. Menurutnya, pihak berkuasa negara itu gagal untuk memberi pelindungan sewajarnya serta melanggar Konvensyen Vienna mengenai hubungan diplomatik dan konsulat. Buat masa ini, perincian insiden masih belum didedahkan. Lubnan mendakwa rejim Israel mencemar kedaulatan negaranya dengan mengadakan operasi ketenteraan bahaya di kawasan sempadan. Perdana Menteri Hassan Diab mendakwa perbuatan terbabit turut mencabuli resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut Hassan, beberapa seri operasi dilakukan tentera Yahudi dengan kali terakhir semalam. Beliau memberi amaran hubungan diplomatik kedua-dua negara boleh tergugat berikutan ketegangan di sempadan. Pengumuman itu dibuat susulan insiden berbalas tembakan yang berlaku pada Isnin di sempadan Israel-Lubnan di kawasan pertanian Sheba yang menjadi pertikaian. Seorang penduduk tempatan memberitahu Israel turut membedil penempatan Kafar Shuba di selatan Lubnan selama kira-kira setengah jam. Minggu lalu, ketegangan di wilayah itu memuncak selepas terdapat laporan mengatakan Israel melancarkan serangan udara dan membunuh seorang pejuang Hizbullah di selatan Damsyik. Menteri Dalam Negeri Itali Luciana Lamorgese mengadakan pertemuan dengan Presiden Tunisia Kais Saied bagi membincangkan isu pendatang asing tanpa izin. Migran daripada Tunisia merupakan antara kumpulan pendatang paling besar yang masuk secara haram ke Itali. Pertemuan diadakan di Tunis. Menurut Lamorgese, perbincangan berjalan dengan baik.
Presiden Qais faham dengan situasi itu dan menyatakan sokongan terhadap usaha memerangi perkara berkenaan. تحدثنا أيضا على تدفقات الهجرية. أود بهذه المناسبة أن أؤكد أن ما تحدثت عنه السلطات الإيطالية في الماضي عن تسوية وضعية المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا هي تسوية تخص المهاجرين الذين كانوا قد وصلوا من قبل إلى إيطاليا، وهذه التسوية لا تخص الآن بالأساس المهاجرين الذين يقدمون الآن. تحدثنا أيضا على تفاقم عدد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من تونس، وأود أن أذكر أنني قد وجدت قبولا وتفاهما كبيرا من طرف رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد. Biarpun kerajaan Tunisia sering bekerjasama memerangi isu migran, namun negara terbabit tetap menjadi lokasi pilihan buat kumpulan pendatang melepas. Setakat Jumaat lalu, jumlah pendatang asing tanpa izin yang dikesan mendarat di Itali berjumlah 11,191 orang. 5,200 daripadanya datang dari Tunisia. New Zealand gantung perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Butirannya selepas ini. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menggesa pelaksanaan hukuman mati kepada kesalahan berkaitan dadah dilakukan menerusi suntikan maut. Saranan itu dibuat sebagai usaha mengembalikan hukuman mati bagi kesalahan narkotik. Menurut Duterte, pengenalan undang-undang hukuman mati menerusi kaedah itu perlu disegerakan. This law will not only help us deter criminality, but also save our children from the dangers posed by the illegal and dangerous drugs. Sebelum ini, Duterte berulang kali menyatakan pendirian terbuka untuk mengembalikan hukuman mati yang dihentikan pada 2006. Usaha memperkenalkan semula hukuman mati menjadi antara agenda utama pentadbiran Duterte. Susulan kelulusan Undang-Undang Keselamatan Negara untuk Hong Kong, New Zealand yang tidak setuju dengan perkara itu bertindak menggantung perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Perkara itu diumum Menteri Luar New Zealand Winston Peters dalam satu kenyataan. Ketetapan dibuat hasil perbincangan dengan ahli jemaah kabinet. Menurutnya, adalah penting bagi Wellington bertindak balas secara berkadar dan bersahaja terhadap Undang-Undang Keselamatan Nasional. New Zealand tidak lagi dapat mempercayai bahawa sistem keadilan jenayah Hong Kong cukup bebas dari China. Jika China pada masa depan menunjukkan kesungguhan terhadap kerangka satu negara, dua sistem, maka New Zealand sedia mempertimbangkan kembali keputusan terbabit. Susulan perkembangan itu, China bertindak menggantung perjanjian ekstradisi dengan Kanada, Australia dan Britain. Beijing turut menegaskan negara tembok besar itu berhak membalas tindakan penggantungan oleh Wellington. 近日，加拿大、澳大利亚和英国以中国制定香港特区维护国家安全法为借口，单方面宣布暂停与香港特区签订的移交逃犯协定。此举粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对。
Kerajaan Korea Selatan akan mengadakan mesyuarat mencari kaedah optimum menangani persengketaan yang semakin memuncak antara Amerika Syarikat dan China. Ia penting bagi memastikan kedudukan dan peranan Seoul dalam situasi berkenaan. Mesyuarat strategi diplomatik itu akan dipengerusikan Menteri Luar Kang Yung Hwa. Sesi kedua mesyuarat penyelarasan strategi untuk hal ehwal luar negeri akan menentukan pendirian Seoul dalam menghadapi sengketa kedua-dua negara yang mempunyai kaitan rapat dengan keselamatan dan ekonomi Korea Selatan. Mesyuarat dilaksanakan ketika ketegangan antara Washington dan Beijing. Berhubung isu penutupan konsulat, ia menjadikan Seoul dalam keadaan sukar demi menjaga hubungan baik dengan kedua-dua pihak. Mesyuarat itu akan dihadiri lebih 50 pegawai kerajaan termasuk dari kementerian berkaitan dan pejabat keselamatan Presiden serta pakar akademik. Sesi pertama mesyuarat itu berlangsung pada Disember tahun lalu. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyifatkan barisan jemaah menteri yang dilantik merupakan kabinet terkuatnya. Beliau juga menggesa semua pihak bersatu selepas pilihan raya berakhir kerana cabaran ekonomi dan kesihatan memerlukan sokongan semua. Selepas majlis angkat sumpah di istana, Hsien Loong berkata perbezaan politik perlu diketepikan demi kebaikan rakyat. Secara keseluruhan, 33 menteri dan menteri negeri bermula dengan Hsien Loong mengangkat sumpah dipimpin Ketua Hakim Sundaresh Menon. Terdahulu, Presiden Singapura Halimah Yacob berkata pandemik COVID-19 menguatkan semangat rakyat Singapura dan menyatukan semua pihak. Dalam fasa seterusnya, beliau bermohon Singapura terus mengekalkan perpaduan bagi menyokong kerajaan yang dipilih dalam berdepan krisis kewangan dan kesihatan. Sementara itu, Hsien Loong dalam ucapannya turut mengakui krisis COVID-19 kini kembali buruk dengan jangkitan dan kematian baharu meningkat. Beliau turut merayu supaya majikan mengekalkan pekerja mereka seboleh mungkin dan membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan mencari kerja baharu. 6 menteri baru dilantik Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keïta. Mereka ditugaskan untuk mengadakan rundingan bagi menubuhkan kerajaan perpaduan nasional. Menurut Ketua Pentadbiran Presiden Kamisa Kamara, Presiden Republik itu telah memutuskan untuk membentuk pasukan menteri yang terhad. Ia bagi memastikan usaha membentuk kerajaan perpaduan nasional berhasil. Menteri-menteri baharu yang akan membentuk pasukan itu dilantik ke Kementerian Pertahanan, Kehakiman, Keselamatan, Pentadbiran Wilayah, Hal Ehwal Luar Negeri serta Ekonomi dan Kewangan. Beberapa bulan kebelakangan ini, rusuhan awam terus berlanjutan di Mali menyaksikan gerakan 5 Jun menuntut pengunduran Presiden. Pada 23 Julai, Presiden 5 negara anggota Komuniti Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat iaitu pemimpin Senegal, Niger, Cote d'Ivoire, Ghana dan Nigeria mengunjungi ibu negara Mali, Bamako untuk bertemu dengan pihak yang terlibat konflik. Selari dengan seranan ECOWAS, Mali perlu segera membentuk pemerintahan perpaduan nasional. Ia akan merangkumi 50% anggota gabungan pemerintah, 30% pembangkang dan 20% wakil orang awam. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Presiden Mexico Andres Manuel Lopez Obrador berharap dapat menyelesaikan penjualan pesawat mewah Presiden dalam beberapa hari lagi. Menurutnya, pesawat peribadi itu merupakan simbol penghinaan terhadap keadaan ekonomi negara berkenaan. Menurut Obrador, ada calon pembeli menyatakan minat untuk memiliki pesawat Boeing 787 Dreamliner itu.
Prospek berkenaan bercadang untuk membuat pembayaran dengan kombinasi wang tunai dan peralatan perubatan. Difahamkan, kerajaan juga sedang mempertimbangkan untuk menjualnya kepada seorang lagi pembeli. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan identiti pihak yang mahu memiliki pesawat mewah berkenaan. Usaha untuk mencairkan aset terbabit telah berlangsung kira-kira 1.5 tahun. Namun sehingga kini, penjualan masih belum dapat dimuktamadkan. Penjualan pesawat Presiden merupakan sebahagian daripada janji Obrador ketika berkempen. Beliau berikrar untuk memerangi rasuah dan mengurangkan pembaziran kerajaan. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF meluluskan permohonan Afrika Selatan untuk bantuan kewangan kecemasan sebanyak $4.3 bilion Amerika bagi memerangi COVID-19. Pinjaman itu dijangka memenuhi keperluan imbangan pembayaran mendesak yang berpunca daripada pandemik. IMF dalam kenyataannya memaklumkan lembaga eksekutif IMF meluluskan pinjaman di bawah instrumen pembiayaan pantas RFI. Pandemik itu berkembang di Afrika Selatan pada masa yang mencabar ketika kegiatan ekonomi terhalang oleh kekangan struktur yang teruk untuk pertumbuhan. Ia semakin parah sejak lebih sedekad lalu mengakibatkan pengangguran, kemiskinan dan jurang pendapatan yang tinggi. Seperti di negara-negara membangun lain, ketidakstabilan pasaran kewangan Afrika Selatan telah meningkat ketika pandemik, namun sistem kewangan menunjukkan ia berdaya tahan. Pembiayaan darurat di bawah RFI akan membantu memenuhi keperluan mendesak disebabkan pandemik sekaligus membendung gangguan ekonomi. Komitmen kerajaan memantau dan melaporkan semua penggunaan dana kecemasan secara telus sangat penting bagi memastikan perbelanjaan berkaitan COVID-19 mencapai objektif disasarkan. Afrika Selatan mencatatkan jumlah kes COVID-19 ke-5 tertinggi di dunia, menyumbang separuh daripada jumlah keseluruhan di Afrika. Sehingga Isnin, negara itu mencatatkan 452,529 kes dengan 7,067 kematian. Biarpun tidak mempunyai banyak tambahan, namun 2 pengendali hotel di Paris tetap meneruskan operasi. Mereka mengakui tidak mempunyai banyak pilihan dan terpaksa membuka perniagaan demi kelangsungan hidup. Moi, je suis assez inquiet pour le mois de septembre. Pourtant, d'un tempérament toujours optimiste, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut en tout cas se préparer à une rentrée difficile. Rentrée difficile parce que le virus circule toujours partout dans le monde, que les frontières ne sont pas prêtes d'être réouvertes a priori et que nous allons être très nombreux à se partager les clients qui sont là. Un hôtel vide, ça fait peur. Ça fait peur et ça donne vraiment des angoisses. Il faut savoir que c'est notre vie. Mes parents, je suis de famille d'hôteliers. Mon grand-père disait les hôteliers sont riches le jour où ils vendent leur hôtel. Alors aujourd'hui, je suis propriétaire de cet hôtel-là, mais je ne sais pas encore le futur. Je ne connais pas encore le futur. Pemakaian pelitup separuh muka bagi mengekang jangkitan COVID-19 bukan penghalang kepada perkembangan fashion. Mengambil kesempatan dengan situasi pandemik, saudagar barang kemas di India memperkenalkan pelitup separuh muka dengan ditatah berlian. Pelitup separuh muka dengan batu permata itu dijual di kawasan Surat, India yang terkenal dengan perusahaan barangan kemas. Menurut penjual, pelitup separuh muka itu membolehkan industri fashion berkembang. Pada masa sama, ia juga memberi peluang untuk pemakainya bergaya dan mengekalkan kehidupan mewah. Harga jualan bagi pelitup separuh muka jenis itu berbeza bergantung kepada jenis permata yang digunakan. Secara puratanya, setiap unit dijual dengan harga sekitar $2,000 Amerika setiap satu. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1.
Timbalan Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF Afiq Fadli Narawi yakin sukan elektronik e-sukan akan dipertandingkan di Sukan SEA Hanoi 2021. Keyakinan ini disuarakan apabila selain Malaysia, 5 negara lain turut mengemukakan rayuan agar e-sukan kembali dipertandingkan selepas buat julung kali diadakan di Sukan SEA Filipina 2019. Selain Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura, Thailand dan Myanmar turut mengemukakan rayuan kepada tuan rumah Hanoi agar kategori sukan berkenaan dipertandingkan. Malaysia berjaya meraih 1 pingat emas dan gangsa pada tahun lepas menerusi permainan Hearthstone dan Mobile Legends Bang Bang. Bagi pendapat saya lah, diorang maybe berasa yang sukan e-sport ni belum cukup untuk diorang dapatkan pingat. Tetapi insya-Allah atas usaha-usaha persatuan-persatuan ataupun persekutuan negara Southeast Asia ini untuk kita includekan e-sport di dalam Sukan SEA Hanoi ini, insya-Allah akan berhasil. Di pihak MESF sudah menghantar rayuan kepada Majlis Sukan Malaysia MOM pada 25 Julai dan menunggu untuk MOM membawa rayuan berkenaan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Sukan dan Peraturan Persekutuan Sukan SEA. Afiq juga berharap akan ada syarikat terkemuka yang tampil menjadi penaja kategori e-sukan di Sukan SEA Hanoi seperti yang dilakukan syarikat pengeluaran barangan permainan elektronik terkenal Razer di Filipina tahun lepas. Penajaan dapat mengurangkan kos penganjuran sekaligus peluang untuk e-sukan dipertandingkan di Sukan SEA buat kali kedua lebih cerah. Malaysia diumum menjadi tuan rumah kepada baki perlawanan Zon Timur kumpulan G dan H kejohanan Liga Juara Persekutuan Bola Sepak Asia AFC 2020. Menurut AFC, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM diberikan hak penganjuran untuk perlawanan kumpulan G dan H yang dijadualkan pada 17 Oktober hingga 1 November. Selain itu, Malaysia juga akan menjadi tuan rumah pusingan 16 pasukan membabitkan perlawanan bagi pasukan daripada kedua-dua kumpulan itu pada 4 November, 2 perlawanan suku akhir pada 25 November dan 1 perlawanan separuh akhir 3 hari kemudian. Kesemua perlawanan pusingan kalah singkir dimainkan sekali sahaja walaupun dalam perancangan awal AFC menggunakan format perlawanan timbang balik sebelum dibatalkan akibat pandemik COVID-19 di seluruh dunia pada Mac lalu. Kumpulan G terdiri daripada klub dari Jepun Vissel Kobe, klub China Guangzhou Evergrande FC, Suwon Samsung Blue Wings dari Korea Selatan dan wakil tunggal negara Johor Darul Takzim JDT. Manakala kumpulan H terdiri daripada klub Jepun Yokohama F Marinos, wakil Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motor FC, Sydney FC dari Australia dan klub China Shanghai SIPG FC. Perang Korea bermula 25 Jun 1950 antara dua negara bersaudara Korea Selatan dan Utara. Tanggal 27 Julai 1953, konfrontasi berjaya ditamatkan secara rasmi menerusi perjanjian damai. Bagi memperingati peristiwa itu, Korea Utara mengadakan sambutan ulang tahunnya dengan pertunjukan bunga api di sekitar Pyongyang. Visual berkenaan menutup berita dunia malam ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklum masih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.